Itu kami kongsi pada anda seketika tadi bagaimana langkah-langkah yang boleh diambil ataupun anda perlu cakna tentang amaran yang akan dikeluarkan sekiranya ada bencana banjir berlaku di sekitar kawasan anda. Seterusnya hari ini di Studio Selamat Pagi Malaysia untuk slot pertama kami nak kongsi pada anda berkenaan pertandingan pengisahan kenegaraan yang membawa tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Jadi kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pengisahan kenegaraan ini. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Puan Julina Johan, Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat. Puan sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih Zo. Sama-sama. Okey, kita nak ketahui sedikit sebanyak latar belakang berkenaan dengan pengisahan kenegaraan peringkat kebangsaan ini, Puan. Okey. Terima kasih Su atas kesudian mengundang saya bagi membicarakan topik kita pada pagi ini, pertandingan pengisahan kenegaraan kebangsaan 2022. Okey, basically program ini merupakan program tahunan Jabatan Penerangan dan dia memang kata orang tu signifikanlah kepada Jabatan Penerangan dalam penganjuran program ini, yang mana program telah dianjurkan bermula pada tahun 2003 dan pelaksanaan pada tahun 2022 ini merupakan kali ke-19 penganjurannya. Dan basically bila kita cakap pengisahan ni, kita tak lari daripada konteks berkisarkan tentang penceritaan. Okey, konsep yang program yang berkonsepkan penceritaan menggabungkan elemen-elemen seni persembahan. Yang mana di situ peserta boleh berkarya daripada segi aspek lakonan, drama, lepas tu dia orang boleh bermonolog dan kata orang tu dibantu dan disokong dengan persembahan multimedia. So multimedia yang lebih segar dan vibrant lah, kata orang tu boleh menyampaikan mesej tu dengan lebih clear lagi. Dan usaha kita ataupun usaha jabatan untuk melaksanakan program ini bagi kata orang tu memastikan mesej yang berkaitan kenegaraan ataupun patriotik itu dapat disampaikan dengan lebih kata orang tu lebih menarik, lebih ceria, tapi bagaimana mesej patriotik itu sampai kepada ketujuan kumpulan sasar. So itu target kita lah untuk program pengisahan yang kita dah laksanakan semenjak tahun 2003 lagi. Selain daripada itu juga, kalau nak ikutkan pengisahan ni, kalau pada tahun ni alhamdulillah lah sebab kita dapat laksanakan secara bersemuka. Kalau ikutkan 2 tahun yang kebelakangan ni dengan pandemik COVID-19, agak kata orang tu menyukarkan pelaksanaan program ni dan kita hanya dapat laksanakan secara atas talian. Bila atas talian tu kata orang tu melimitkan untuk para peserta berkarya. Berbanding kalau kata orang tu kita dapat bersemuka, diorang dapat kata orang tu lebih banyak meluaskan ataupun dapat kata orang tu dapat berkarya dengan lebih baik lagi. Itu bermakna secara ringkaslah sebenarnya tentang konsep pengisahan kita pada yang pernah kita laksanakan dan bermula pada tahun 2022 inilah. Okey, saya difahamkan konsep pelaksanaan pertandingan tahun ini ada penambahbaikan untuk menarik minat mereka di luar sana yang mungkin Puan juga boleh kongsikan. Okey, penambahbaikan yang maksud saya tadi itu adalah satu daripada elemen kita memberi ruang bukan setakat diorang boleh bercerita, berlakon. Jadi dia boleh applykan dengan apa-apa elemen yang bersesuai dengan konsep seni persembahan. Itu yang pertamalah. Dan ditambah lagi dengan kita sediakan satu platform untuk mereka berkarya, ditambah lagi dengan paparan audiovisual ataupun paparan video-video yang berkenan yang kata orang tu dapat menyuntik semangat untuk terus dapat melaksanakan program ini dengan lebih baik. Itu penambahan yang kita buat dan pada kali ini memandangkan kita dah masuk ataupun dah beralih kepada fasa peralihan pandemik. Jadi peluang dia orang dapat lebih kata orang tu memberikan satu karya yang lebih baik daripada penyertaan sebelum ini. Itu satu penambahbaikan yang kita laksanakan lah. Okey, seronok bila dengar apabila kita menyertai pertandingan, kita boleh menzahirkan kreativiti anak-anak seni terutamanya mungkin sebelum ini tidak dikenali ialah di TV Arus Perdana, media Arus Perdana dan sebagainya. Okey, setiap pertandingan pasti akan ada objektif dan juga temanya. Saya faham diangkat tahun ini adalah Keluarga Malaysia Teguh Bersama, Puan. Betul. So bermakna ini kata orang tu sinonim dengan kita punya
tema ini dipilih berdasarkan pada sambutan Bulan Kebangsaan yang baru-baru kita laksanakan pada bulan Ogos yang lalu. Jadi kita mengambil aspirasi keluarga Malaysia Teguh Bersama. So dalam konsep ni, Teguh Bersama ni, konsep ni kalau kita hayati, kita fahami, dia punya konsep tu terlalu luas. Yang mana kita faham 2 tahun sebelum ni kita harungi pelbagai cabaran. Cabaran tu bukan berlaku pada semasa tapi sebelum dan selepas, dan ini secara tidak langsung kata orang tu kita minta generasi baru ataupun generasi yang kata orang tu menghayati tema Teguh Bersama tu dapat kata orang tu sama-sama mengharungi cabaran tu dengan semangat kebersamaan. That's why kita jadikan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama tu merupakan tema pertandingan pengkisahan kenegaraan 2022 ni. Puan sini ada kongsi tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama itu agak meluas sebenarnya. Betul. Daripada atas hingga ke bawah. Jadi apakah syarat-syarat yang dikenakan untuk peserta-peserta pertandingan ini supaya mereka sentiasa mengikut garis panduan tema yang ditetapkan dan juga syarat-syarat lain? Okey. Sepastinya dia kena ada elemen kat situ. Bila Teguh Bersama kita kena tengok secara lebih luas. Teguh Bersama itu dalam konteks keluarga. Sama ada keluarga dalam kumpulan peserta itu sendiri ataupun keluarga dalam penyediaan sesuatu karya itu sendiri. Jadi bermakna elemen tu dia orang tak boleh lari. Itu satu. Yang pertama, bila kita relatekan Teguh Bersama tu, dia indicate juga dengan pemilihan tajuk yang dipilih. Contohnya lah, kalau misal kata bagaimana berlakunya peristiwa 13 Mei, bagaimana kita mendepani secara bersama untuk menangani isu yang berkenaan. Itu kalau kita ambil topik 13 Mei, salah satu topik penceritaan kita. Sebagai tambahan pula, sekiranya kita ambil dalam pada elemen tokoh-tokoh kemerdekaan. Bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan secara bersama memperjuangkan kemerdekaan negara. So, bermakna elemen tokoh bersama itu kita tak pandang daripada satu aspek secara meluas. Dalam konteks keluarga, dan bermakna benda itu perlu diolah dalam kupasan isu ataupun tajuk-tajuk yang dipilih oleh para peserta. So, elemen itu memang kita beri penekanan mengapa perlunya konsep Teguh Bersama itu dalam pemilihan sesuatu tajuk itu. Apakah pertandingan itu buka untuk semua pelajar IPTA ataupun mereka yang bukan pelajar juga boleh turut menyertai? Kalau nak ikutkan, kita punya pertandingan ini memang terbuka. Kali ini berbezanya, kita bagi peluang daripada pelajar berusia 18 tahun hingga ke IPTA lah. Dan pada kali ini kita memberi ruang. Kalau dulu kita memberi fokus kepada IPTA dan IPTS. Jadi bermakna bagi mereka yang berada di tingkatan 6, dia punya ruang tu beri terhad. Jadi alhamdulillah pada tahun ini untuk Maluan Sub kita adakan kerjasama strategik dengan pihak Kementerian Pendidikan bagi memberi ruang budak-budak yang berada di tingkatan mampu berkarya seiring dengan pelajar-pelajar yang berada di IPTA. So pendekatan pada tahun ini kita perluaskan kepada pelajar tingkatan 6 dan kita juga memberi peluang kepada mereka-mereka yang berada di Institut Pendidikan Guru untuk kata orang sama-sama berkarya, untuk sama-sama dapat menyertai pertandingan ini. Dan selain daripada itu, kita memberi peluang juga kepada mereka yang berada di Institut Kemahiran Tinggi. Yang mana, macam saya maklum tadi, bermakna kerjasama itu bukan setakat dengan Kementerian Pendidikan. Kita juga bekerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Kementerian Sumber bagi menggalakkan penyertaan penyertaan daripada pelajar-pelajar bermula daripada Form 6, daripada IPTA dan juga daripada Institut Pendidikan Guru itu sendiri. Alhamdulillah, meriah sikitlah tahun ini. Alhamdulillah. Boleh dilaksanakan secara bersemuka dan syarat untuk penyertaannya juga diluaskan lagi. Diperluaskan. Okey, jadi apakah bentuk tajuk-tajuk yang akan dipertandingkan tahun ini, Puan? Bila kita cakap tajuk tu memang kita kena imbas balik ataupun kita kena relate juga dengan tokoh Keluarga Malaysia Teguh Bersama. So topik yang dipilih tu memang tak lari daripada konsep yang kita pilih ataupun tema yang kita pilih. Antaranya kita tetapkan diorang kena tajuk-tajuk yang ataupun topik yang dikategorikan adalah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Contohnya, dia orang menjadikan Tengku Abdul Rahman sebagai topik utama dalam penceritaan ataupun pengisahan. Itu yang pertamalah. Yang kedua, kalau peserta juga diberi pilihan untuk menjadikan tokoh-tokoh pemimpin negara atau negeri. Seperti katakan dia nak mengambil antaranya macam contoh-contoh Perdana Menteri yang sedia ada ataupun Ketua Menteri. Terpulang kepada kebijaksanaan mereka bagaimana mereka nak mengolahkan, nak menceritakan tentang tokoh-tokoh yang berkenaan. Di samping itu juga, kita memberi ruang untuk mereka
memilih topik yang berkaitan pemimpin masyarakat yang disegani atau pemimpin dapat pengiktirafan, sama ada pengiktirafan daripada segi tokoh Mahal Hijrah ke tokoh Maulid Rasul ke, dia orang boleh ketengahkan. Mungkin penceritaan tu mungkin dia orang boleh gunakan kreativiti masing-masing macam mana dia orang nak menceritakan tokoh-tokoh berkenaan. Dan terakhir sekali, topik yang diorang pilih yang berkaitan dengan peristiwa penting yang menjadi iktibar kepada negara. Sebagai contohnya tadi saya ada sebut pasal peristiwa Bukit Kepong ke peristiwa 13 Mei. Mungkin sebahagian daripada itu kita faham daripada segi pembacaan. Mungkin kita faham daripada segi filem. Tapi bagaimana benda itu kita ceritakan daripada aspek seni persembahan di pentas pertandingan pengisahan kenegaraan 2022. Okey, saya difahamkan pertandingan bermula di peringkat negeri. Jadi bagaimana pelaksanaannya daripada negeri untuk sampai ke peringkat kebangsaan? Ini juga cabaran jugalah. Sebab kita memberi ruang kepada 15 negeri untuk kata orang tu mengemukakan atau menghantar penyertaan. Kalau ikutkan kita punya gerak kerja kita pelaksanaan program pengisahan ini, kita dah bermula seawal bulan 10 Julai hari itu 10 Julai sehingga 10 September. So bila diorang dah menghantar penyertaan di peringkat negeri, kita wujudkan satu saringan lah. Saringan bermakna saringan akhir bagi membolehkan 6 peserta, 6 kumpulan kita bawa ke peringkat akhir ni pada 27 September yang lepas. Kalau nak ikutkan daripada jumlah penyertaan, kita ada 44 kumpulan yang telah kata orang tu berminat ataupun untuk turut serta dalam pertandingan ini dengan melibatkan 132 orang peserta. Tapi kita pilih yang terbaik. Dia individu ke berkumpulan? Berkumpulan. Bermakna satu kumpulan ada 3 orang dan cuma ada tambahan daripada kalau nak nampak kata orang tu konsep kata orang tu teguh bersama tu lebih sesuai ataupun digalakkan juga kumpulan tu ada multiracial kat situ. Nak nampak lebih kata orang tu konsep keluarga Malaysia teguh bersama. Okey. Banyak penyertaan 44 dan akhir sekali kepada 6 orang. Memang agak kata orang tu mencabar jugalah bagi pihak juri profesional untuk menilai peserta-peserta ni sebab masing-masing semua berbakat, boleh berkarya dengan baik, tapi kita mencari yang terbaik. Dan ini kita akan buktikan menerusi pertandingan akhir yang akan kita laksanakan pada 16 Oktober insya-Allah. Oh, okey. Baik. Apa orang ramai boleh laksanakan di luar sana kalau mereka berminat untuk menonton? Adakah ini akan ditayangkan secara dalam talian ataupun mereka boleh hadirkan diri ke lokasi pertandingan akhir tersebut? Okey. Untuk makluman Su, daripada jumlah 6 kumpulan ataupun yang layak untuk itu, ada sebahagian daripada kumpulan-kumpulan yang berkenan membawa dia punya penyokong. Oh, okey. Untuk keadaan ini mungkin kata orang tu satu yang kata orang tu fenomena yang berbeza datang dengan bawa penyokong. Dan dalam masa yang sama kita juga menyediakan kata orang tu siaran secara langsunglah untuk pelaksanaan ini yang mana bagi orang ramai yang berminat untuk menonton boleh menonton siaran ini di kita punya media sosial Jabatan Penerangan melalui kita punya Facebook Jabatan Penerangan. InsyaAllah lah kalau tak ada apa-apa kan insyaAllah kita akan paparkan menerusi siaran langsung yang kita akan bawa pada 16 Oktober nanti. Boleh sama-sama tontonlah di Facebook Japan. Okey, kita nak tahu juga apakah hadiah yang ditawarkan kepada pemenang-pemenang? Ini merupakan juga satu kata orang tu penyuntik semangatlah untuk mereka-mereka yang kata orang tu dah dapat masuk kata orang tu kaki sebelah dah melangkah menunggu adakah mereka berjaya untuk dapat tempat pertama, kedua dan ketiga. Untuk Johan insya-Allah mereka akan membawa pulang piala pusingan, piala iringan dan yang paling utama wang tunai berjumlah RM6,000. Tak banyak tapi RM6,000 berserta dengan sijil penyertaan. Itu bagi Johan. So bagi tempat kedua akan membawa pulang wang tunai RM5,000, piala iringan dengan juga sijil penyertaan. Tempat ketiga RM4,000 dengan juga piala iringan lah. Bagi mereka yang mendapat sagu hati itu maksudnya daripada tempat keempat hingga keenam, diorang tak pulang dengan tangan kosong juga. So kita bawa juga dengan pemberian wang tunai RM2,000 berserta dengan piala iringan lah. Okey, sekurang-kurangnya adalah imbuhan yang diberikan. Sebab kita faham dengan jerit perih diorang untuk melaksanakan persediaan tu bukan satu benda yang mudah.
Jadi memang kita bagi appreciation walaupun dia orang berada di tempat keempat sampai ke-6 masih pulang dengan membawa wang tunai lah. Sekurang-kurangnya dapat pulangan kembali kos-kos yang terpaksa ditanggung untuk latihan, barangkali makan, prop, kreativiti dan sebagainya Puan. Betul, dengan buat research lagi. Ya. Okey, terima kasih Puan Juliana Johan bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan pertandingan pengisahan kenegaraan. Untuk maklumat lanjut anda boleh ke Facebook rasmi Jabatan Penerangan Japan ataupun ke YouTube rasmi Japan untuk mendapatkan maklumat lanjut dan juga tonton secara langsung pada 16 Oktober nanti. Sekali lagi terima kasih Puan Juliana bersama kita hari ini di studio. Seterusnya kami nak bawa anda ke cerita Pagi Perlis.